Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membentangkan tentang tugasan bagi subjek kenegaraan Malaysia. Lebih dahulu, saya ingin memperkenalkan nama saya Nur Akila binti Muhammad Naim dan memegang kad matrik penambah S63110. Saya merupakan pelajar Fakulti Pengajian Maritim yang mengambil jurusan Sarjana Muda Pengurusan Maritim. Pembentangan saya bertajuk Peningkatan Jenayah Cyber di Negara Malaysia. Pertama sekali, saya akan menerangkan apa itu jenayah cyber. Jenayah cyber adalah jenayah berkaitan teknologi dan komputer yang dihubungkan dengan internet, termasuklah elemen penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program. Terusnya ialah jenis jenayah cyber. Yang pertama, penipuan. Penipuan di alam maya berlaku apabila seseorang memasukkan atau menciplak sesuatu maklumat tertentu. Yang kedua, skim cepat kaya. Skim cepat kaya juga merupakan salah satu jenayah cyber dan wujud secara maya. Skim cepat kaya merupakan satu skim di mana sejumlah wang akan didepositkan atau dilaburkan kepada penganjur skim cepat kaya dengan janji dan syarat. Yang ketiga, pengodam atau hackers. Pengodam atau hackers ni merupakan jenayah cyber yang sangat terkenal di kalangan pengguna internet. Mengodam adalah memasuki sesuatu sistem tanpa menggunakan kod keselamatan. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang mahir dan pakar dalam bidang komputer dan internet kerana bukan mudah untuk mengodam sesuatu sistem. Jenayah ini sangat bahaya kerana ia bukan sahaja boleh mengetahui maklumat sulit sesebuah syarikat, malah mengetahui maklumat sulit seseorang. Dan yang terakhir ialah penyebaran virus. Penyebaran virus juga merupakan jenis cyber yang paling terkenal. Hal ini disebabkan oleh individu yang melakukan penyebaran virus dalam internet dengan menggunakan teknologi yang canggih untuk kepentingan mereka. Seterusnya, faktor-faktor berlakunya jenayah cyber. Yang pertama, kurangnya maklumat dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam teknologi komunikasi dan maklumat ICT, masyarakat kurang didedahkan dalam melindungi hak mereka sebagai pengguna. Misalnya, apabila kemunculan laman sosial bertambah bak cendawan tumbuh selepas hujan, menyebabkan masyarakat terutamanya golongan remaja maupun kanak-kanak berlumba-lumba menyertai laman sosial tanpa mengetahui risiko dan kesan sekiranya tidak prihatin dalam penggunaannya. Pengguna cuai dalam penggunaan laman sosial iaitu mempamerkan butir-butir peribadi yang penting seperti nombor telefon, alamat rumah dalam aplikasi seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, individu yang tidak bertanggungjawab akan mencuri atau meniru identiti pengguna untuk keuntungan mereka atau menjatuhkan individu lain. Faktor yang kedua ialah penggunaan perbankan atas talian secara meluas diperkenakan kepada pengguna. Terdapat pihak yang mengambil kesempatan dalam kemajuan teknologi ini dengan menggunakan taktik pemalsuan. Penjenayah cyber menghasilkan laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web sebenar. Hal ini akan menyebabkan seseorang individu memasukkan data peribadi ke laman web tersebut dan data tersebut digunakan penjenayah cyber untuk mendapatkan duit dengan cara yang mudah. Maka duit seseorang individu akan hilang dalam sekelip mata. Masalah ini merupakan jenayah yang paling kerap berlaku pada masa kini. Faktor yang terakhir ialah sikap manusia. Sikap manusia juga merupakan salah satu punca jenayah cyber tersebar. Hal ini dikatakan demikian kerana jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai sikap yang negatif. Mereka melakukan jenayah cyber seperti mengodam sistem sekadar suka-suka ataupun ingin mencuba ilmu baru yang mereka pelajari. Umumnya, penjenayah cyber adalah golongan berpengetahuan atau profesional, khususnya daripada golongan remaja. Remaja akan melakukan jenayah cyber terhadap institusi mereka sendiri atau mereka diupah dan dipergunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan jenayah. Slide yang seterusnya adalah langkah-langkah untuk mengatasi masalah jenayah cyber. Langkah yang pertama untuk mengatasi jenayah cyber daripada terus tersebar adalah dengan memberi kesedaran kepada pengguna iaitu masyarakat tentang ancaman sebenar jenayah cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mereka. Contohnya, kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek dalam penggunaan teknologi pada masa kini. Hal ini demikian kerana pelbagai taktik yang licik digunakan oleh penjenayah cyber untuk memerangkap mangsa jadi pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan sangat penting supaya masyarakat memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada.
Langkah yang kedua ialah bekerjasama secara multilateral dalam membantras jenayah cyber. Isu jenayah cyber merupakan polemik antarabangsa kerana ia melibatkan banyak negara. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlulah mengambil langkah dengan mengukuhkan hubungan multilateral dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah jenayah cyber yang berlaku di negara kita. Hal ini dapat membantu kerajaan untuk meningkatkan keupayaan dalam memastikan keselamatan cyber dalam negara setanding dengan negara-negara maju sekaligus mampu menjamin keselamatan dan keamanan negara. Langkah yang terakhir ialah memperketatkan undang-undang. Langkah terakhir adalah dengan pihak kerajaan perlu mengambil langkah dengan memperketatkan undang-undang yang sedia ada. Pihak kerajaan perlu mengambil satu langkah yang signifikan dan drastik dalam membendung jenayah cyber supaya tragedi seumpama itu tidak berlaku lagi. Pihak kerajaan boleh melakukan dua pilihan utama dalam membendung masalah ini melalui peruntukan undang-undang, iaitu sama ada dengan memperkenalkan satu akta baru mengenai jenayah cyber atau mengubah satu peruntukan khas dalam mana-mana akta sedia ada yang berkaitan kanun kesiasaan atau Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bukan itu saja, malah pihak kerajaan juga perlu memperketatkan undang-undang dengan memberi hukuman kepada penjenayah yang melakukan jenayah cyber dalam memastikan rakyat sedar bahawa jenayah cyber yang sering meningkat adalah salah satu kesalahan yang sangat serius. Kesimpulannya, jenayah cyber juga merupakan masalah sosial kerana berkaitan dengan tingkah laku manusia. Walau bagaimanapun, perbuatan ini sukar dibendung kerana kesukaran mengenal pasti penjenayahnya. Bukan itu saja, malah kecanggihan dan kepesatan ICT bukan sahaja mendatangkan kesan positif kepada kehidupan manusia, bahkan turut membawa kepada impak negatif yang boleh membahayakan kehidupan jika tidak diawasi dan ditangani sebaiknya. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab haruslah berusaha melakukan sesuatu untuk memastikan jenayah cyber tidak terus meningkat demi menjamin keselamatan dan keamanan negara.